Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Alright, saya Tajuddin. Alright, terima kasih kepada yang telah subscribe channel saya, dan yang belum subscribe, mohon untuk subscribe, alright, agar membantu saya untuk motivasikan diri saya untuk berkarya yang lebih lagi. Alright, apapun kita intro dulu. Okay guys, hari ni saya nak buat satu react video, alright? Kita sama-sama react video mengenai, saya ada tengok satu video ni mengenai seorang COVID fighter lah, ataupun penjuang wabak COVID ni. Dia masih lagi berjuang. Katanya sekarang ni masih lagi hari ke-11 ke 13 lebih kurang macam tu. Alright, so saya akan react selepas ni. Jom kita sama-sama tengok video ini dahulu. Okay, alright, kita tengok. Hello, Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Mashi, pejuang COVID-19. Saya masih lagi under quarantine. Hari ni hari ke-11. Kebelakangan ni kita dengar banyak kes kematian orang-orang kita. Saya terpanggil untuk share sikit. Hari ni hari ke-11, saya ada sedikit tenaga untuk sharing. First saya nak share tu adalah tentang betapa pentingnya kesedaran tentang COVID. Semua orang, ramai orang akan cakap, oh COVID, takut. Apa you buat untuk menghadapi kalau you kena COVID? Hari ni saya nak share benda ni. Okay, sambung. Berabi batuk. Okay, semua orang kena tahu tau. First, kalau you kena COVID ni tak macam penyakit-penyakit lain kita pernah rasa. COVID something very strong. Dia attack you, dia lawan dengan you boleh rasa dari dalam paru-paru. Okay, so first kali, jangan jadi civilian yang tak ada preparation langsung. Okay, kita tahu, kita kata kita takut. Takut tu dia buat apa? First, you kena tahu, you kena ada antigen test kit. Sekejap penat. Antigen test kit ni adalah kit di mana you boleh check through saliva melalui air liur sama ada you COVID atau tak. Di rumah, beli test kit tu dulu. Okay, bagi kalau ada mak bapak ke, kalau you boleh sampaikan dia, bagi. Kalau mak bapak dah rasa penat-penat, demam tiba-tiba, then bagi try test. Jangan asyik keep on asking, kenapa aku sakit, kenapa aku sakit. Setakat tu boleh buat kita hilang nyawa tau. Okay, first antigen test kit kan. Okay, yang kedua, tapi kalau dah kena, bila you buat keputusan tu, dia keluar 2 bar, 2 garis merah, itu maksud you positif. Sepanjang sebelum saya kena COVID, dah 2 kali saya dengan anak-anak semua buat guna antigen test kit tu, guna saliva. Sampai yang pertama kali saya buat, saya negatif. Second time saya buat, saya positif. Dan saya pergi PCR test, confirm positif. Okay, kalau kena COVID you kena tahu dia serang apa. Apa yang COVID tu serang kita mula? Demam. Demam yang very strong, sampai menggigil, rasa panas daripada kepala ni, rasa panas sampai ke hujung kaki. Tak boleh buat apa, tidur tak boleh, tak, dengan demam, batuk, sesema, semua keluar, semua. Okay, dengan keadaan badan very weak. You akan rasa sangat lemah, you tak mau buat apa pun. Tengok handphone pun tak nak, apa pun tak nak tahu. Yang you tahu, you nak tidur, you nak relax. You memang betul-betul dipaksa badan you tak boleh buat apa. Okay, so saya nak share satu. Bila demam, kena ada ni Panadol ni, saya suggest lah, because ini semua ni based on my experience. Okay, ni Panadol Optizorb, Panadol yang kita guna untuk lepas vaksin. Okay, dia punya bentuk dia macam ni. Nampak? Bentuk dia macam ni. Bujur. Ambil 2 biji. Ambil 2 biji pun tak kata yang you boleh baik demam. Demam dia very strong. Dia ada attack. Tak ada mesti punya. Dia bukan you makan 2 ni you baik tak. Saya makan benda ni berpapan. Ni. Selain pada kalau Panadol saja tak cukup, you kena ada Body Cool. Boleh cari kat farmasi.
Ini based on my experience. Kalau you ada ubat lebih baik, Alhamdulillah, go on. Okay, ni selepas saya makan Panadol, saya akan tambah dengan ni, buat satu sachet ni macam air cap badak lah, air bagi turun suhu badan kan. Alhamdulillah, penggunaan dua ni dia akan stop jap. Dia akan redakan you akan tak demam sekejap. Kepala berpeluh-peluh semua, badan husband saya lencun habis tilam. Sebab tindakan dua ni dia lawan supaya tak demam. Kita tak nak demam je, sebab demam rasa macam nak gila. Okey, itu satu. Okey, selain pada tu, kalau sepanjang kami COVID ni, bangun pagi kami akan gargle. Kami akan kumur betadine. Okey, kalau tak ada betadine pun tak apa. Mula pun kami sebelum dapat stok betadine ni, kami kumur dengan garam Himalaya, air panas. Okey, air setakat yang kita boleh masuk kat badan lah. Okey, tak mau air som-som sejuk tu bullshit. Tak boleh nak buat apa untuk COVID. Dia mesti kena panas. Okey, itu satu. Dan lepas gargle, makan vitamin C. Okey, vitamin C ni kami ambil Berocca lah. Yang ni sedap lah nak minum. Okey, 1000 mg. Satu tablet satu hari. Lepas tu, ni saya cerita pasal apa yang saya makan dulu Yang ubat paling saya nak semua orang ada untuk prepare. Ni, ubat Lian Hua Ching Wen Chiao Nang, saya pun tak tahu. Tapi ini ubat ni kita orang family kita orang panggil ubat cuci paru-paru. Ni, ubat ni, okey, sangat baik untuk cuci paru-paru. Okey, ni tablet dia. 4 tablet ni kalau kena. Kalau dah kena, ambil ni 4 tablet setiap 8 jam. Okey, selain daripada ubat ni ubat yang katanya tak multiply, yang dapat stop COVID daripada multiply dekat dalam badan kita. Ivermectin. Ivermectin ni I think semua orang pun tahu kan, sekarang jadi isu dan dah dibenarkan oleh kerajaan kita. Ivermectin. Sebiji saja satu hari untuk 5 hari berturut-turut dan stop. Okey, ni Ivermectin. Lepas tu jangan lupa juga habatus sauda 2 biji sehari. Okey. Madu, of course, banyak cara madu saya buat untuk hentikan saya punya batuk. Tapi memang susah nak baik. Batuk memang susah nak baik. So pada saya, selagi saya tak baik batuk ni, saya akan masih makan ni, ubat cuci paru-paru. Ubat batuk, of course, you ambil lah ubat batuk mana pun yang you suka. Saya pakai ni, ubat batuk untuk lawan selain pada madu. Strepsil cough. Okay. Ubat selsema ini kawan my husband hantar. Saya tak sure lah, dia mungkin dia tanya farmasi, sebab kita orang tak ada keluar. You kena COVID, you kena quarantine, you tak boleh buat apa, you terpaksa minta kawan-kawan jinjiran tolong, saudara mara bawa datang ke rumah, hantar kat rumah, stok ubat ni. Ini saya makan untuk selsema. Alhamdulillah, selsema tak lama. Batuk selepas tu memang lama. Okey. Dan batuk ni dia bukannya batuk macam biasa kita batuk selsema tu. Batuk yang dia selagi you tak habis keluarkan kahak tu, dia takkan stop sampai nak ambil nafas pun tak boleh. Saya sampai jadi macam nak pitap. Kenapa ni? Tak masuk oksigen kat kepala ke? Sampai tahap tu saya rasa. Okey. Dan jangan lupa, bila kita dalam keadaan COVID, lepas kita pergi buat assessment, kita akan dimonitor oleh KKM. Setiap hari, macam saya penduduk Selangor, selain daripada KKM punya MySejahtera website tu, okay, MySejahtera saya kena update 2 kali sehari. Satu lagi Selangkah Selangor pun 2 kali sehari. Dekat situ dia akan tanya you punya kadar saturation oksigen. So you kena ada oximeter. You kena ada juga temperature check. Okay, temperature check. Dan satu lagi, you kena ada apa lagi satu, ialah portable oxygen. Sebab kadang-kadang tu bila kita batuk, demam semua, kita tak tahu, sampai tak tahu nak react macam mana. So ada kadang-kala kita rasa macam tak cukup oksigen. So kita okay. So ni semua oksigen, segala oximeter semua kebanyakan stok saya dapat daripada Caring. Dan boleh beli secara online dekat Caring HQ. Dia datang hantar hari tu oksigen 5 botol. So yang tu saya nak bagi perkongsian dengan you all. Saya nak you all tahu, kita jadi manusia yang cepat. Okay, COVID ni dia
Satu ialah dia test kita punya kepantasan. You lambat, you die. You tak cakap, you die. You rasa you nak tadah tangan saja, you go on. You go on. Okay, boleh beli kit kengkapan dah. Okay. Tak ada mesti punya. You ingat dia ada masa nak tunggu you, COVID tak tunggu punya. Kita yang kena acting lebih cepat daripada dia. Dia lawan kita, kita lawan dia. Dia lawan kita, lawan dia. Aku tak boleh. Aku kena juga baik daripada demam. Aku kena kebah. Aku kena kebah saja. Aku tak boleh biar demam. Demam. Tu yang akan buat you jadi collapse. Okay. So, harap-harapnya lah. Saya harap semua orang lebih tingkatkan you punya awareness, persediaan. Okay. Daripada sebelum kena COVID, you na'udzubillah, harap you all semua tak perlu lalui keadaan apa yang saya dengan family saya lalui. Okay. Amalkan air kelapa, minum air suam, bukan air suam, air panas. Air panas lagi tekak boleh terima. Air panas, perah lemon. Every day bagi anak-anak minum. Minum. Sebelum kena, minum. Okay, bila kena lagi kena minum. Suka tak suka kena minum. Okay, so nanti kalau ada apa-apa lagi yang saya boleh share, saya share lagi. Terima kasih. Stay safe everyone. Okay, itu sedikit sebanyak perkongsian daripada kakak Moshi, tak silap nama dia. Alright, dia juga salah seorang fighting COVID-19 fighter. Alright, okay. Saya percaya dia pun dah ambil vaksin, mungkin 1 dos mungkin, ataupun dah lengkap 2 dos, tapi masih lagi terkena jangkitan COVID. Alright, sebab daripada video dia tadi, dia cerita dia mengambil Panadol yang dihaskan untuk orang yang dah mengambil vaksin. So maknanya dia dah ambil vaksin. Okay. Alright, yalah apa yang dia ceritakan tadi yang boleh saya simpulkan bahawa yalah macam petua orang dulu-dulu, right, kita kena, orang kata sediakan payung sebelum hujan. Okay, so actually benda-benda basic seperti ubat batuk, ubat sesama, okay, ubat kahak, semua tu sepatutnya dah ada dekat di dalam rumah kita. Alright, sebagai early prevention, okay, early cure untuk diri kita. Okay, right, apa yang akak tu kongsikan tadi, macam dia mengambil Panadol, okay, and then dia ambil ubat penyejuk badan, right. Sometimes ada orang, yalah, bila kita demam, kita minum juga air penyejuk badan tu, air cap badak macam tu lah. Okay, tapi dia ambil jenis lain lah. Tapi kebanyakan kita ni ambil air cap badak, betul tak? Okay, and then dia ambil ubat sesama. Okay, ubat sesama. Okay, ada banyak ubat sesama dekat farmasi. Right, and then dia ambil satu ubat Cina. I think dia pun dapat tahu daripada tabib kot, maybe tabib Cina. Okay, satu ubat tu yang boleh orang kata membersihkan paru-paru. Tapi saya percaya ubat tu sebenarnya untuk mencairkan kahak yang lekat dekat kitanya paru-paru ni. Okay, so okay, kalau macam saya ada pengalaman juga kahak tersekat yang menyebabkan kita sukar dan tidak selesa, sukar bernafas sebagainya. Alright, saya menggunakan meminum air asam jawa. Okay, asam jawa, and then dalam sehari 2 hari macam tu, insya-Allah. Kalau nak elok lagi, asam jawa campur dengan air lemon lah. Seperti akak tu cakap kan, air lemon. Minum dalam keadaan suam. Alright, okay. And then akak tu juga cakap tadi, dia, yalah, yang sekarang ni orang cakap apa, penggunaan ivermectin. Okay, ivermectin off label. Okay, sebab secara label di Malaysia, secara labelnya ia digunakan untuk ubat cacing kepada haiwan. So untuk digunakan kepada manusia, so KKM benarkan, tapi penggunaannya adalah off label. Maksudnya kita jangan buang label, kita abaikan label tu lah. Okay, tapi ivermectin ni pun tak boleh nak overclaim juga. Okay, sebab ada banyak juga
kajian yang mengatakan dia ada sampingan di kemudian hari, tapi kita tak nampak lagi. Sekarang ni kita sebab dalam keadaan darurat tamu mendesak, kita cuba je. Okay, and then kau tu juga cakap ialah sebagai perubatan Islam kita juga mengiktiraf Habatus Sauda. Okay, dia ada macam pil-pil Habatus Sauda dimakan. And then selain daripada tu dia juga makan madu. Madu dan ubat batuk lah. Yang dua tu memang untuk curekan kita punya batuk lah. Madu dan tu. Tapi kalau you dah buat minum madu dengan madu dan air asam jawa pun dah cukup dah, tak perlu lagi ubat batuk sebenarnya. Selain daripada tu saya tengok yalah dengan satu lagi yang saya lupa, iaitu pengambilan vitamin, right? Pengambilan vitamin sebanyak 1000 mg satu hari, alright. So apa pun saya percaya akak ni pun banyak juga minum air kosong untuk menetralkan balik apa yang dimasukkan dalam badan dia. Saya percaya dia pun akan buat begitu juga, sebab segala ubat-ubat ni kalau dia tak dapat dicernakan dengan baik di dalam badan kita, ia juga akan ada side effect kepada buah pinggang kita. Alright. So saya doakan akak ni cepat sembuh. And then kalau dia belum mendapat lagi vaksin dos kedua, lepas sembuh nanti boleh ambil vaksin dos kedua. Okay, insya-Allah dia akan lebih imun badan dia lebih baik lah. Tapi sebenarnya apa yang pembacaan yang saya dapat, orang yang dah pernah kena penyakit, dah pernah wabak COVID ni, bila dia sihat, dia tak perlu ambil vaksin sama ada dos pertama atau dos kedua selama 6 bulan, sebab imun dalam badannya dah cukup kuat untuk curekan diri dia, untuk imunkan diri dia. Selepas itu dia boleh ambil vaksin balik semula. Okay. So itu saja untuk kali ini. Saya harap dan doakan akak tu supaya cepat sembuh. Dan korang semua jangan lupa jaga SOP, okay, jaga perjarakan, stay safe, okay. Alright, semoga kita semua selamat dan wabak ini diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, okay, supaya kita dapat hidup normal seperti sedia kala. Alright, okay, itu saja. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.